Saya hanya insan yang kerdil dan bukan siapa-siapa. Saya juga tidak mampu untuk mengubah apa-apa. Tetapi suara saya mampu membawa jutaan rakyat Malaysia sama-sama menggapai impian yang sama, yaitu hidup sejahtera dan makmur di dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Malaysia ku sayang. Salam aspirasi buat saudara peneraja majlis, barisan hakim yang berpaksikan amanah dan kebijaksanaan, serta warga maya sekalian. Masa pernah merakamkan 13 Mei 1969 sebagai sejarah hitam dalam kemerdekaan negara. Yang pastinya, tiada sesiapapun yang inginkan sejarah hitam ini berulang lagi. Oleh itu, tidak rugi rasanya Anda bersama dengan saya. Kita sama-sama menghayati pidato saya atas maudhu rukun negara di hati kesejahteraan dinikmati. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dan merupakan asas penyatuan masyarakat berbilang kaum agar peristiwa hitam 13 Mei tidak berulang lagi. Sehubungan dengan itu, saya akan bentangkan 3 perspektif untuk kita sama-sama memahami dan seterusnya menghayati rukun negara di hati kesejahteraan dinikmati. Perspektif pertama, rukun negara sebagai tunjang pembentukan identiti kebangsaan. Kita sedang maklum, rakyat negara berdaulat ini terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, budaya, dan adat resam. Bagi menjamin kepelbagaian tersebut membentuk kesatuan, maka perlu dibentuk satu perwatakan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu identiti kebangsaan. Identiti kebangsaan merupakan suatu bentuk kuasa yang mengikat masyarakat dalam sesebuah negara bangsa sebagai prinsip pegangan dan imej kebangsaan. Dalam konteks masyarakat pelbagai kaum di negara ini, kuasa yang boleh mengikat mereka dalam kesatuan adalah dengan cara mengamalkan serta menghayati cita-cita dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Nilai yang terkandung dalam kedua-dua bahagian rukun negara seperti perpaduan keadilan, ketaatan, kesetiaan, pendekatan terbuka kepada pelbagai budaya dan tradisi, sikap progresif terhadap sains dan teknologi, merupakan dimensi penting bagi membentuk identiti kebangsaan. Dengan kata lain, rukun negara mampu menjadi ramuan terbaik melahirkan masyarakat pelbagai kaum memparmerkan pribadi sebagai bangsa Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, perspektif kedua, rukun negara di hati kesejahteraan dinikmati saya sandarkan kepada rukun negara mampu mempromosikan keamanan dan kesejahteraan. Rukun negara diwujudkan atas kepentingan perpaduan setelah kemerdekaan negara dikejutkan dengan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Harga yang dibayar atas kesilapan itu amat besar. 190 nyawa terkorban, 753 bangunan rosak dan terbakar, 211 kenderaan musnah dan 6,000 orang kehilangan tempat tinggal. Perpaduan pelbagai kaum yang baru dibina hampir 13 tahun tiba-tiba terluka dan hampir pecah berderai akibat rusuhan kaum.
Sungguh tragis apabila nyawa menjadi korban, harta benda musnah, keamanan bertukar menjadi ketakutan. Percikan api kebencian dimarakkan dengan hasad dengki dan prejudis. Namun, atas kebijaksanaan pemimpin dan pembinaan semula masyarakat oleh ahli Majlis Gerakan Negara atau Mageran, maka keamanan dapat dipulihkan dalam beberapa bulan. Wahai keluarga besar bangsa Malaysia, berbeza bangsa dan perlainan pegangan agama bukanlah alasan kita semakin jauh hubungannya. Sebaliknya, perbezaan tersebut mampu mengeratkan hubungan persaudaraan tanpa sempadan apabila wujud perasaan saling menghormati antara satu sama lain. Hadirin yang saya muliakan, perspektif ketiga rukun negara di hati kesejahteraan dinikmati mampu mengangkat imej dan martabat negara. Rukun negara merupakan ideologi negara bagi pembinaan moral insan yang teguh berpegang kepada cita-cita dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara, serta mampu melahirkan masyarakat yang berhema dari aspek susila serta mempamerkan keunikan perwatakan sesuai dengan wajah kehidupan pelbagai kaum di negara ini. Justru, setiap lapisan masyarakat mesti memahami dan menghayati serta mengamalkan rukun negara dalam kehidupan. Kerana, menurut mantan Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara hanya akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Cita-cita dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara mesti sebati dalam diri setiap warga negara. Kerana tiada maknanya negara ini maju dari aspek pembangunan fisikal, tetapi masyarakat yang mundur dan berada dalam kelas ketiga. Malaysia perlu dikenali bukan hanya dari segi kemakmuran ekonomi dan pembangunan fisikalnya, malahan perlu dikenali dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, ketaatan dan kesetiaan yang beridentikan kepelbagaian dalam kesatuan. Keharmonian hidup pelbagai kaum di negara ini dengan kepelbagaian budaya merupakan aset penting bagi memperkenalkan Malaysia kepada dunia luar dan mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong dan pelabur ke negara kita. Impaknya, negara ini bukan sahaja akan maju dari segi ekonomi, bahkan akan maju dari segi peradaban dan nilai-nilai murni yang mampu membawa kesejahteraan hidup kepada rakyatnya. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulannya, rukun negara merupakan aku janji rakyat Malaysia untuk menjaga keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran tanah bertuah ini. Dengan berpegang kepada 5 cita-cita dan 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara, rakyat pelbagai kaum dapat hidup dalam suasana aman, damai, saling menghormati, mesra bekerjasama, malahan teguh bersatu sebagai sebuah keluarga ketika sesuatu konflik melanda. Kelah siakap sedap dimakan, salah dan silap harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.